Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Berjumpa lagi kita untuk sesi kali ini dengan tajuknya iaitu isi borang pendaftaran sekolah. Okey. Jadi kita bukan nak isi borang, tapi tajuknya tentang situasi seorang murid yang akan masuk ke sekolah dan dia akan isi borang untuk pendaftaran untuk masuk ke sekolahnya. Jadi kita akan gunakan buku aktiviti jilid 2, muka surat 19, muka surat 19. Nah, okey, hari ini kita ditemani dengan bunyi drama. Biar ajalah. Apa yang kita akan buat nanti, kita akan edit tanda baca. Tanda baca ialah satu tanda yang digunakan untuk intonasi dan juga memberi gambaran jenis ayat yang digunakan. Okey, contoh tanda baca yang biasa ada. Noktah, koma, apa lagi? Huruf besar. Lagi, okey, ada ini mengikut jenis ayat. Tanda ada 2. Tanda tanya, tanda seru. Tanda tanya ini juga tanda soal. Okey. Baik, bagaimanakah bentuknya? Noktah begini, titik, koma begini, huruf besar begini, A, M, J. Okey. Contoh tanda soal yang ini. Oh, buruknya. Ini tanda soal, tanda seru. Kurang jelas di situ. Tanda seru, lurus dan ada titik di bawah. Okey. Di manakah kita akan gunakan tanda-tanda baca ini? Di dalam cerita ini. Baik. Kita akan teruskan membaca cerita dan mengenal pasti di manakah tanda baca yang akan kita masukkan. Kita bermula sekarang. Adik Halim telah berumur 4 tahun. Dia akan belajar di Tadikaria. Halim meminta izin daripada ayahnya untuk mengisi borang pendaftaran. Dia mengisikan nama, alamat dan nombor surat lahir pada borang itu. Halim, mengapakah kamu tidak menulis nama negara ini? Tanya ayah Halim. Aduhai, saya terlupa, kata Halim sambil meminta maaf daripada ayahnya. Halim mengambil pen lalu melengkapkan borang itu semula. Mengapakah maklumat itu perlu ditulis? Tanya Halim. Maklumat ini penting kerana inilah buktinya kita rakyat Malaysia, jawab Kartini, kakak Halim. Wah, hebat kakak, kata Halim. Baik, kita sudah membaca secara sepintas lalu dan memahami situasi yang berlaku, iaitu Halim yang ingin mengisi borang pendaftaran sekolah adiknya. Dia ditemani dengan bapa dan kakaknya. Baik. Bilakah kita akan gunakan tanda noktah? Selepas setiap ayat itu berakhir. Lihat contoh di sini. Adik Halim telah berumur 4 tahun. Noktah.
habis ayat ni. Ayat baru mula dengan huruf sa. Dia akan belajar di tadikaria noktah. Okey. Itu fungsi noktah, menunjukkan berakhirnya satu ayat. Bilakah kita akan gunakan tanda koma? Tanda koma kita gunakan apabila dalam satu ayat diberikan beberapa contoh benda yang sama. Beberapa tu maksudnya mungkin 2 atau 3. Selalunya koma ya ada 3 atau lebih benda yang dalam kumpulan sama. Kita pun koma. Contoh nak bagi tahu, saya makan biskut, roti, nasi dan mi. Okey, dalam kumpulan yang sama, kumpulan makanan. Biskut, koma, roti, nasi dan mi. Okey. Maksudnya bacaan kita akan jadi macam terhenti seketika selepas koma. Tapi bukan noktah, sebab noktah ataupun titik ialah pada akhir ayat. Bilakah masanya untuk kita gunakan huruf besar? Ini contoh saja AMJ ni. Semua A, B, C sampai Z ada huruf besar dan ada huruf kecil. Kita akan gunakan huruf besar pada permulaan ayat. Okey. Ni selepas titik maksudnya bermula ayat baru. Permulaan ayat baru huruf besar. Itu satu. Satu lagi huruf besar digunakan pada kata nama khas. Walaupun Halim bukan ayat yang pertama, ayat yang bermula, tetapi Halim ialah kata nama khas, nama orang. Sebab itulah H ni huruf besar. Okey. Ini kata nama khas, nama tadika, nama sekolah adik dia. Tadikaria, T besar, R juga besar. Baik. Bilakah kita akan gunakan tanda soal ataupun tanda seru? Tanda soal digunakan apabila ayat itu merupakan bentuk ayat tanya, ayat soalan. Ayat tanya ada 7 kata tanya. Berapa, mengapa, bila, di mana, siapa, apa dan apa lagi? Mengapa dah. Okey. Itulah apabila ada perkataan itu, ada kata tanya dalam ayat, itu menjadi ayat tanya. Bila kita akan gunakan tanda seru? Apabila ayat itu ialah ayat seru. Bagaimana kita nak kenal itu ayat seru? Adanya kata seru. Wah, aduh, aduhai, cis, nah, oi, itu merupakan kata seru. Dalam cerita ini ada kata seru. Sebab itulah kita akan gunakan tanda seru. Baik. Kita akan membaca lagi sekali sambil kita masukkan tanda baca yang sesuai. Mari kita tengok sama-sama. Adik Halim telah berumur 4 tahun. Titik. Dia akan belajar di tadikaria. Okey. Halim meminta izin daripada ayahnya untuk mengisi borang pendaftaran. Dia mengisikan nama, alamat dan nombor surat lahir pada borang itu. Nampak tak? Di sini habis ayat, tapi tak ada noktah. Kita noktahkan di situ. Yang ini juga sepatutnya ada koma sebab dia menyatakan beberapa perkara. Dia mengisikan nama, koma di sini, alamat dan nombor surat lahir. Kenapa di sini tak ada koma? Sedangkan ada lagi satu nombor, ada satu lagi benda, 3 benda, nama, alamat, nombor surat lahir. Di sini tak ada koma sebab sudah ada kata hubung. Jadi apabila dah ada kata hubung, kita tidak koma lagi. Baik. Perenggan yang seterusnya. Halim, mengapakah kamu tidak menulis nama negara ini? Tanya ayah Halim. Tanya. Dia kata tanya ayah Halim. Maksudnya ayah Halim bertanya. Sebab itu dia gunakan kata tanya mengapakah. Jadi tanda apa yang sepatutnya ada? Tanda soal ataupun tanda tanya. Di mana letaknya? Halim, mengapakah kamu tidak menulis nama negara ini? Di sini. Tanya ayah Halim. Baik.
Halim pun jawab. Halim merespon soalan ayahnya. Aduhai, saya terlupa. Aduhai ini kata seru. Selepas kata seru kena ada tanda koma dan tanda seru. Di sini. Aduhai, koma, saya terlupa. Kata tanda seru. Kata Halim sambil meminta maaf daripada ayahnya. Baik. Halim mengambil pen. Okey, sini dah ada nokta. Halim mengambil pen lalu melengkapkan borang itu semula. Tak ada nokta, kita noktakan di sini. Mengapakah maklumat itu perlu ditulis? Tanya Halim. Okey, ada soalan lagi. Di mana? Masih ada kata soal, tanda soal. Di mana? Mengapakah maklumat itu perlu ditulis? Okey. Okey, di sini. Okey. Tanda soalnya di sini. Tanya Halim. Jadi kakak dia Kartini akan jawab, merespon. Maklumat ini penting kerana inilah buktinya kita rakyat Malaysia. Okey. Ada tak huruf besar ni? Malaysia, kata nama khas, nama negara. Jadi M mestilah huruf besar. Jawab Kartini kakak Halim. Wah, hebat kakak. Wah. Sama macam ini. Ada koma. Yang ini tak ada, kita adakan koma. Yang ini dah ada koma. Wah juga kata seru. Jadi mesti ada tanda seru. Okey. Jadi kita sudah pun selesai memurnikan ataupun mengedit tanda baca dalam cerita ini. Jadi murid akan menyalin semula cerita ini dan betulkan tanda baca yang belum dibetulkan. Okey. Salin dengan tanda baca yang sudah kita betulkan tadi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.